ولوالدي مشايخ والدي لجميع مشايخ فاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala al-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa amma in qassarta min amalika wa qarrabta min nafsika mautaka wa tadhakkarta hala akranika wa ikhwanika alladhina ghafasahumul mautu fi waqtin lam yahtasibuhu wa la'alla halaka mislu halihim fahdhari ya nafsil ghurura wa dhkuri ma qala Aun ibn Abdillah kam min mustaqbilin yawman lam yastakmilhu wa muntazirin ghadan lam yudrikhu law ra'aitumul ajala wa masyarahu la abghadtumul amala wa ghururahu. Amma sami'ta qawla Isa alaihi salam ad-dunya thalathatu ayyamin ams qad madha ma biyadika minhu syai'un wa ghadan la tadri atudrikuhu amla wa yawmun anta fihi faghtanimhu. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran surau Al-Islah Denai Alam, yang mana tergendala dalam bulan yang lalu kerana ada urusan-urusan tertentu. Maka kita sambung pada hari ini
Masih lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang dinamakan sebagai tulul amal, ya, panjang angan-angan. Kerana panjang angan-angan ini membawa seseorang itu kepada penyakit yang seterusnya, iaitu at-taswif, ya, procrastination, ya, iaitu menangguh-nangguhkan melakukan kebaikan, menangguh-nangguhkan dari melakukan ketaatan dengan pujukan yang menipu daya, iaitu nantilah, bukan saya tak nak buat baik, bukan saya tidak mahu buat ibadah, nantilah, bila saya tak sibuk nantilah, ataupun bila saya sudah pencen nantilah, ataupun bila saya dah habis belajar nantilah. Jadi sekarang ni saya tidak akan lakukan lagi, tapi nanti saya akan lakukan. Jadi ini penyakit yang berbahaya. Kerana penyakit ini akhirnya akan membawa seseorang itu tidak melakukan ketaatan semata-mata dengan angan-angan bahawa satu masa nanti, ya, one time in the future, saya akan berubah, saya akan bertaubat, saya akan buat taat, saya akan buat ibadah. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adapun sekiranya kamu memendekkan angan-angan kamu dan kamu menghampirkan kepada diri kamu itu akan kematianmu. Kita ni merasakan kematian kita masih jauh. Padahal sebagaimana yang disebutkan di dalam pepatah bahasa Arab, kullu atin qarib. Setiap yang mendatang itu sebenarnya hampir. Ya, dan realitinya kullu madin ba'id. Setiap yang telah berlalu, apapun kenangannya manis, menggembirakan, tapi sudah jauh daripada kita. Kerana setiap yang berlalu itu tidak mungkin kita akan dapat ambil kembali, walaupun satu detik, walaupun satu saat, tak mampu kita ambil kembali. Apa yang kita telah lakukan pagi tadi, sama ada merupakan ketaatan ataupun merupakan kemaksiatan, itu sudah kita tidak boleh lakukan apa-apa lagi. Tinggal lagi kalau ketaatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala, dan kalau kemaksiatan yang kita lakukan pada pagi tadi, maka kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi nak patah balik kepada pagi tadi, bukan pagi semalam, bukan pagi minggu lepas, bukan pagi 3 atau 10 tahun yang lepas. Pagi tadi sahaja kita sudah tidak boleh mengambil kembali waktu yang telah berlalu. Maka dikatakan kullu madin ba'in. Setiap yang telah berlalu itu jauh. Tetapi kullu atin, setiap yang mendatang itu sebenarnya hampir. Saya masih ingat satu masa dahulu ketika Tun Mahathir, masa itu masih lagi Datuk Seri, Datuk Seri Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali pertama dalam tahun 80-an. Ya. Ketika itu beliau telah menggagaskan wawasan 2020. Ya. Jadi pada ketika itu saya mengira, wah 2020 berapa umur saya pada ketika itu? Sudah jauh, ya saya fikirkan, ya, kalau tahun 2020 umur saya sudah 51 tahun. Kerana saya lahir pada tahun 69. Betul ke? 2020 seumur saya 51 tahun. Masa itu terasa sangat jauh kerana saya masih baru belasan tahun. Tetapi sekarang sudah berlalu. 2020 has left us, or we have left 2020. And in fact, some people call it the cancel year, tahun yang dibatalkan. Kenapa? Kerana kita tahu 2020 adalah tahun pandemik COVID-19. Adanya MCO, adanya PKP, yang kita tu banyak aktiviti kita tersekat. Yang mana satu masa dahulu kita memandang sebagai satu wawasan yang ke depan, yang kita mengharapkan akan berlaku begini. Tetapi sekarang 2020 merupakan tahun yang kita telah tinggalkan. Ya. Sudah 3 tahun, sekarang sudah 2023. Dan kematian kita, since kita masih hidup pada 2023, could be tomorrow, could be next week, could be next month, could be next year. So, even kalau kita kata kematian kita akan datang lagi 10 tahun sekalipun, ia masih sesuatu yang hampir. Pejam celik habis tahun. Pejam celik habis tahun lagi. Jadi, oleh itu Imam Ghazali memberi nasihat.
Hendaklah kamu itu pertama memendekkan angan-angan kamu dan hampirkan buat diri kamu itu kematian kamu. Rasalah bahawa kematian kamu itu hanya just around the corner. Ataupun kita kata sepaling lewat pun besok dia akan datang. Boleh jadi hari ini. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, cuba kamu ingat, kalau kamu itu ingat hal keadaan yang berlaku kepada kenalan-kenalan kamu, kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara kamu, alladzina ghafasahum al-mautu. Ghafasahumul mautu ay faj'ahum al-maut. Maknanya kematian itu datang secara mendadak kepada orang itu. Ada orang yang masih sihat, masih muda, bahkan kaya raya, tiba-tiba dapat berita telah meninggal dunia. Mungkin saya pernah baca dalam berita, kerana ketika itu beliau sedang dipandu orang kaya naik kereta BMW, ada driver. Tapi nasib beliau ketika beliau lalu ke satu tempat, jatuh ketulan batu yang menyebabkan terhempap atas kereta beliau dan beliau meninggal dunia. Mati mengejut. Orang cakap sudden death, apa tu, tengah main badminton, tengah main bola, dan na'udzubillah, sebahagian mati ketika sedang berjoget, sedang berdisko, sedang melakukan maksiat. Jadi ini semua sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Mati datang mengejutkan mereka pada waktu yang mereka tidak sangka-sangka. Dan fikirlah, boleh jadi hal kamu juga senasib seperti hal mereka, iaitu mati dalam keadaan tidak bersedia, mati dalam keadaan tidak menyangkakan bahawa kematian akan datang. Berbeza nasib sesetengah orang, walaupun kita nampak nasib mereka malang, seumpama yang berlaku kepada The Last Prisoners, banduan akhir, dia telah diberitahu tentang tarikh kematian dia. Orang ini telah dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah, lalu dibuat rayuan ke mahkamah rayuan, ditolak, buat rayuan lagi ke mahkamah persekutuan, ditolak lagi, kemudian dia buat rayuan kepada lembaga pengampunan. Apabila lembaga pengampunan juga menolak rayuan dia, lalu pihak penjara nanti akan menetapkan tarikh bila dia akan digantung sehingga mati. Dan sebelum daripada hukuman gantung itu dilaksanakan, ini yang saya difahamkanlah, pihak penjara akan offer kepada banduan akhir itu, kamu nak makan apa, the last meal, nak makan apa, kami akan usahakan untuk berikan. Ada orang mungkin suka char kway teow, ada orang mungkin suka laksa utara, ada orang mungkin suka nasi biryani gam, ada orang mungkin suka makan KFC, dan sebagainya. Jadi namakanlah apa yang kamu nak makan. Dia adalah bajet dia, tak lebih pada sekian harga, tapi biasanya pihak penjara akan usahakan jugalah, kalau orang tu dah cakap nak apa, McDonald katakan, oh harga lebih ni, biasanya mereka akan usahakan juga. Tapi ialah, sebagai orang yang sedang menunggu hari kematian, agaknya selera mana pun mereka nak makan. Mungkin gigit 2-3 suap dah hilang selera, mengenangkan besok dah nak mati. Dan bahkan katanya sebelum daripada itu lagi diambil berat badan dia, tingginya setakat mana, supaya tali gantung yang digunakan nanti sesuai, tidak terlampau lama dia tergantung, terseksa begitu, atau tidak terlampau laju sehingga terputus lehernya. Dia mahu supaya tali gantung itu sesuai, gantung saja, tak lama mana terus meninggal dunia. Tapi macam mana sekalipun lama atau sekejap, ini kan satu bayangan yang mengerikan, yang menyebabkan seseorang itu hilang selera makan, menyebabkan seseorang itu mungkin tak boleh tidur pada malam sebelum penggantungan. Jadi kita rasa sangat simpatilah kepada nasib orang ini. Jadi kita terlupa bahawa nasib kita daripada satu sudut sebenarnya lebih malang daripada nasib orang tersebut.
Kenapa? Kerana orang tersebut, dia telah tahu tarikh kematian dia. Diberitahu oleh pihak penjara. Lalu bila saudara mara dia datang melawat, ibu bapa dia datang melawat, ataupun anak-anak datang melawat, dia sempat memohon maaf. Barangkali dia sempat untuk berpesan, tolong bayar hutang saya kepada orang ini, kepada orang itu. Tetapi kita yang merasakan kesihan nasib orang itu, nasib kita sebenarnya daripada satu sudut lebih teruk. Kerana walaupun kita juga banduan akhir, so to speak lah, kita juga banduan akhir yang telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hukuman mati itu tidak boleh dirayu lagi, sudah confirm bila, di mana, bagaimana, tinggal tidak diberitahu. Jadi itu maksud saya, in a way kita lebih malang lagi. Kerana yang tahu tadi sempat bertaubat, sempat memohon maaf, sempat membayar hutang. Yang merasakan umurnya masih panjang ni tidak mahu bertaubat, tidak memohon maaf kepada orang yang mereka buat kesalahan, yang mereka sakiti, yang mereka fitnah, yang mereka zalimi, tak minta maaf pun sebab rasa macam umur masih panjang. Tetapi boleh jadi umur yang tersisa itu lebih singkat daripada banduan akhir yang dipenjarakan tadi. Jadi mungkin nasib kamu seperti mereka, mati mengejut. Maka jauhilah wahai nafsuku yang selalu terpedaya, dan ingatlah wahai nafsuku apa yang telah disebut oleh Aun bin Abdullah, iaitu Ibn Atabah bin Mas'ud, seorang ahli ibadah yang terkenal. Beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu. Elok kalau kita dapat tulis ayat ini dan kita letakkan mungkin dalam frame, letakkan di muka pintu supaya kita ingat, sebab kita hari-hari pun nak keluar daripada pintu rumah untuk pergi bekerja dan sebagainya, berniaga dan sebagainya. Padahal tidak ada jaminan bahawa bila kita melangkah keluar dari rumah kita, kita akan melangkah masuk. Ramai saja orang yang hari itu melangkah keluar tetapi tidak lagi melangkah masuk. Paling-paling pun kalau masuk semula ke rumah sudah diusung sebagai mayat, sebagai jenazah. Jadi kalau kita dapat ingatkan diri kita masing-masing, kata-kata daripada Aun ibnu Abdullah ini, kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu. Betapa ramai daripada kalangan mereka yang mendepani satu hari yang hari itu pun mereka tidak sempat menyempurnakannya. Mereka keluar dengan penuh semangat, pakai baju yang kemas, pakai tie, bawa beg, bawa handphone. Takdir Allah, kemalangan dalam perjalanan untuk pergi kerja. Berlaku pada sebahagian daripada rakan-rakan kami yang balik kerja, yang pergi kerja, kemalangan. Jadi hari yang dia sedang mendepani itu, dia tidak dapat menyempurnakan. Wa muntazirin ghadan lam yudrikhu. Dan betapa ramai daripada orang yang menanti-nanti hari besok yang dia tidak mendapatinya. Hari besok datang tapi dia sudah tidak hidup di dunia ini. Ada yang mendepani hari ini pun tidak selesai satu hari, dia telah meninggal. Ada yang hari ini kita hidup dan menanti-nanti hari besok, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam itu, saya nak pergi shopping kat sini, saya nak pergi melancong ke sana. Tapi besok datang dia sudah meninggal. Ini berlaku. Dahulu ada satu orang pelakon, dia senior saya masa di sekolah dulu. Ketika beliau sedang bergegas untuk pergi bercuti di Langkawi, jatuh di airport, heart attack. Masih agak muda orangnya. Masa itu tak silap saya dalam berita itu dengan anak beliau. Dia collapse, heart attack dan never recovered, meninggal. Begitu tujuannya nak pergi melancong, tapi tak sampai, tak kesampaian. Jadi betapa ramai daripada orang yang menghadapi suatu hari yang hari itu dia tidak menyempurnakannya, dan betapa ramai daripada orang yang menanti-nanti keesokan hari yang dia tidak mendapatinya. Kalaulah kamu melihat ajal dan perjalanannya, nescaya kamu akan merasa benci kepada angan-angan dan tipu dayanya. Kita masalahnya kita suka angan-angan sebab kita lupa pada ajal. Kita tidak melihat perjalanan ajal, maka kita seronok dengan angan-angan ini. Tak apalah, bukan saya tak nak
berzikir. Tapi sekarang ni saya sibuk. Nantilah kalau saya lapang, nanti saya akan berzikirlah. Bukan saya tak nak tahajud, tapi saya sekarang ni penat. Nantilah kalau saya kurang penat, nanti saya akan start lah. Bukan saya tak nak puasa, tapi itulah saya banyak, besok ni banyak program. Nantilah bila saya dah lapang. So, bila? The question is when. We can say, nanti. But when, actually? Sebenarnya kalau kita betul-betul nak, ya dalam keadaan kita sibuk, kita lakukan sedikit. Dalam keadaan kita tak banyak duit, kita sedekah sedikit. Dalam keadaan kita penat, kita tahajudnya ringkas. Tapi kalau kita tinggalkan terus, maka kita tidak ada habuan. Tidakkah kamu pernah mendengar kata-kata yang diriwayatkan bahawa dikatakan kata-kata ini oleh Nabi Isa alaihissalam, iaitu dunia ini hanya 3 hari. Ya, dunia sebenarnya hanya 3 hari. Iaitu hari semalam yang telah berlalu. Maka tidak tersisa di tangan kamu apa-apa pun daripada hari semalam. Dah tak lewat apa dah. Hari semalam tu dah tak ada sisa dah. Habis. Selesai dah. Hang tak boleh nak buat apa dah. Menyesal ke? Ish kalau aku buat lagu ni ke? Ish kalau aku buat lagu tu ke? Tak ada. Habis. Kosong. Dan hari besok yang kau pun tidak tahu, adakah kau akan mendapatinya? Kalau hari semalam, dah habis. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau hari besok, belum pasti hang dapat. Wa yaumun anta fihi, dan hari yang ketiga adalah hari yang kamu sedang berada di dalamnya. Hak tu, okey. Hak semalam, tak boleh buat apa dah. Hak akan datang, belum tahu lagi. Hak la, yang sekarang ni, faqtanimhu, maka ambillah peluang, gunakanlah betul-betul daripada hari yang sekarang ini, detik yang now, present. Okay? Past is past. Future is not certain. But present, nama pun present, is kind of a present to you. Satu hadiah kepada anda. Sekarang, ambil. Terima. Amalkan. Qala rahimahullah ta'ala summa qawla Abi Dharrin ad-dunya 3 sa'atin. Sa'atun madat wa sa'atun anta fiha wa sa'atun la tadri atudrikuha amla. Kemudian, cuba kita sama-sama ingati dan hayati kata-kata daripada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, dunia ini 3 detik sahaja. Detik yang telah berlalu. Detik yang anda berada di dalamnya sekarang. Dan detik yang anda tidak tahu adakah anda akan mendapatinya atau tidak. Jadi kalau orang yang bijak, pasti dia akan concern dengan detik yang dia berada sekarang. Kerana detik yang telah berlalu memang dah tak boleh buat apa. Tapi detik yang akan datang, walaupun mungkin kita boleh buat sesuatu, tapi belum pasti. Maka yang pasti dan kita masih boleh buat sesuatu, we can do something about it, adalah detik yang sekarang. Falasta tamliku bil haqiqati illa sa'atan wahidatan. Dan kamu tidak memiliki hakikatnya kecuali detik yang satu sahaja. Idil mautu min sa'atin ila sa'atin mumkinun. Kerana kematian itu daripada 1 detik ke 1 detik adalah sesuatu yang mungkin berlaku. Thumma qawla syaikhina. Kemudian kata-kata daripada guru kami, iaitu guru Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala. Kata guru kami, kata Imam Ghazali, ad-dunya 3 anfasin, nafsun madha amilta fihi ma amilta, wa nafsun anta fihi, wa nafsun la tadri atudrikuhu amla. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, guru pada Imam Ghazali rahmatullah alaih, dunia ini hanya 3 nafas. 3 nafas. 1 nafas dah lepas dah. Hang buat pada masa tu apa yang hang buat, tak boleh nak ubah. Baik ke, buruk ke, dah berlalu dah. Nafas hang lepas itu dah habis dah. 1 nafas lagi yang kamu sedang berada di dalamnya. Dan 1 nafas lagi, kamu pun tak tahu kamu boleh bernafas ke tak. Ada orang 5 minit lepas masih bernafas lagi. 5 minit berlalu dah tak ada keluar apa dah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Id kam min mutanaffisin nafasan fafaja'ahul mautu qablan nafsil akhar. Kerana betapa ramai daripada orang yang bernafas dengan satu nafas, tiba-tiba dikejutkan oleh kematian sebelum dia bernafas dengan nafas yang satu lagi. Kita take for granted lah nafas kita ni. Sebab itu yang selalu berlaku. Kita boleh bernafas dengan mudah. Tapi tidak ingatkah kita satu detik yang kita tidak boleh lagi bernafas? Adakah kerana serangan jantung? Adakah kerana ditikam? Adakah kerana ditembak? Adakah kerana kemalangan? Adakah kerana apa saja? Jadi boleh berlaku. Orang yang bernafas itu belum pasti dia akan dapat bernafas sekali lagi. Falasta tamliku illa nafasan wahidan la yauman wala sa'atan. Maka hakikatnya, kamu tak milik daripada waktu ni, zaman ni, kita tak milik kecuali satu nafas je. Bukan satu hari pun. Bukan satu detik pun. Kerana setiap yang hidup tu, kita kata dalam bahasa Melayunya, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Menghembuskan nafas yang terakhir. Mana kita tahu itu nafas kita yang terakhir atau tidak. Boleh jadi. Fabadir fi hadzal nafsil wahidi ila ta'ati qabla an yafuta. Maka bersegeralah pada nafas yang satu ini untuk melakukan ketaatan sebelum ianya berlalu. Wa ila taubati fala'allaka fin nafsis sani tamutu. Dan bersegeralah kamu kepada bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana boleh jadi kamu pada nafas yang kedua, kamu itu akan meninggal. Wala tahtammi ya nafsa birrizqi. Fala'allaka la tabqaina litahtaji ilaihi. Dan janganlah kamu itu terlampau runsing, wahai nafsu, dengan urusan rezeki. Yang ni yang kita dok risau. Nak makan apa besok ni, nak makan apa minggu depan ni, bulan ni cukup tak makan. Jangan duk risau sangat. Kerana boleh jadi kamu tidak tersisa lagi daripada hayat kamu yang kamu itu berhajat kepada rezeki. Kadang-kadang orang beli makanan bungkus tak sebab makan pun. Ya jenazah duk terbaring kat sebelah, nasi bungkus masih ada lagi. Kadang-kadang orang buat stok sebulan. Tak sampai sehari pun dia hidup. Makanan yang stok sebulan dalam peti ais tu orang lain yang makan. Kadang-kadang orang sampai simpan rezeki setahun. Padahal dia hidup hanya sejam je. Maka yang dia stok setahun itu bukan habuan dia. Bukan kata tak boleh simpan. Simpanlah, tapi jangan duk risau sangat. Bukan kata tak boleh usaha cari rezeki, usahalah. Tapi jangan duk simpan dalam perut sangat usaha rezeki ni. Fayakunu waktu qada'ian walhammu fadla. Maka kamu yang duk risau sangat tentang urusan rezeki, padahal kamu nak hidup hanya 2-3 minit je lagi, atau nak hidup hanya sejam 2 je lagi, maka jadilah waktu kamu tu sia-sia dan kerusingan kamu tu satu benda yang berlebihan. Wa ma asa ayyahtammal insanu liyaumin wahidin aw sa'atin wahidatin aw nafsin wahidin. Alangkah eloknya setiap manusia itu dia mengambil berat untuk berusaha pada satu hari, atau berusaha dia pada satu detik, atau berusaha dia untuk melakukan kebaikan pada satu nafas. Amma tazkuri nama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Wahai nafsu, tidakkah kamu ingat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat? Amma ta'jabuna min Usamah al-mushtari wal-walidata bisabri syahrin. Inna Usamata latawilul amal. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, adakah kamu tidak merasa takjub dengan Usamah? Usamah ni orang yang
berhikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak rasa takjub, tak rasa pelik ke dengan perangai Usamah ni? Kenapa pelik pula? Kerana Usamah ni dia membeli satu binatang ternakan dengan bertangguh bayarannya selama 1 bulan. Berarti Usamah ni ada cita-cita, ada angan-angan dia akan hidup lagi sebulan. Sebulan ya. Kita beli kereta 7 tahun. Beli rumah tak usah kira lah. Kita bertangguh sampai 20-30 tahun. Usamah beli bertangguh sebulan lah. Tu pun Nabi SAW memberi satu peringatan. Memberi satu tazkirah bahawa Usamah ini benar-benar orang yang panjang angan-angan. Wallahi ma wada'tu qadaman fazanantu anni arfa'uha. Wala luqmatan fazanantu anni usiruha. Hatta yudrikanil maut. Demi Allah, tidaklah aku meletakkan satu kaki, lalu aku menyangkakan bahawa aku sempat mengangkatnya semula. Orang yang sedang berjalan dalam keadaan dia itu ingat mati, dia pun tak pasti bila dia letak kaki dia tu, dia dah angkat balik ke dia dah mati dulu. Dan tidaklah satu suapan, lalu aku menyangkakan bahawa aku akan menelannya, sehingga datang dahulu kepada aku kematian. Nimbuh nasi lah mulut ni kita confident ya, sambil sembang sampai terkeluar terpelanti nasi sana sini, seronok sangat. Tak ada bimbang apa dah. Tapi orang yang ingat kepada kematian, dia suap nasi tu pun dia belum pasti aku dan tak telan nasi ni, kau mati dulu. Macam tu. Ya, beza antara kita yang panjang angan-angan ni dengan abidin, ya, orang-orang ahli ibadah yang mereka sentiasa ingat kepada kematian, sekira-kira mereka meletakkan kaki mereka ketika berjalan, mereka tak pasti mereka sempat angkat tak sebelum mati. Sekira-kira mereka suap dalam mulut mereka makanan, mereka pun tak pasti mereka sempat telan tak sebelum mereka kata mati. Macam itu. Maka berarti mereka sentiasa beramal. Setiap detik itu mereka penuhi dengan ketaatan, kerana mereka menunggu-nunggu detik kematian. Walladhi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan buat kamu, iaitu kematian, la'atin, pasti akan datang, dan tidaklah kamu itu mampu mengalahkan takdir ini. Qala rahimahullah ta'ala, فإذا أنت أيها الرجل تذكرت هذه الأذكار وواظبت على ذلك بالإعادة والتكرار قصر عملك بإذن الله تعالى. Maka apabila kamu, wahai lelaki, termasuk perempuan lah, kamu selalu ingat dengan ingatan-ingatan sebegini, dan kamu berkekalan melakukannya dengan mengulang ingat, dan berkali-kali kamu mengingati perkara ini, nescaya akan jadi pendek angan-angan kamu dengan izin Allah. Fahina idzin tara nafsaka tubadiru ila ta'ati wa tuajjilu taubataka. Pada ketika itu, kamu akan dapati bahawa diri kamu itu bersegera melakukan ketaatan, dan kamu itu cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa tasqutu anka maksiatuka. Bila kamu bertaubat kepada Allah, maka gugurlah daripada kamu maksiat kamu. Kita ni hamba-hamba Allah yang tidak maksum. Berarti kita ni sentiasa melakukan maksiat, sentiasa melakukan dosa. Masalah dengan kita menangguh-nangguhkan taubat. Padahal kalau kita bersegera melakukan taubat, maka maksiat kita itu gugur, dosa kita itu terhapus. Wa tazhadu fid dunya wa talabiha, dan kamu akan menjadi zuhud, tidak lagi cinta kepada dunia, dan tidak lagi hati kamu itu menuntut kepada dunia. Wa yakhiffu hisabuka wa tabi'atuka, maka ringanlah hisab, hitungan kamu, dan juga tanggungan kamu. Wa yaqa'u qalbuka fi tadhakkuril akhirati wa ahwaliha, dan jadilah hati kamu sentiasa ingat akan akhirat dan kesusahan pada hari akhirat. Wa ma huwa illa min nafsin ila nafsin tasiru ilaiha, dan tidaklah ianya
melainkan daripada satu diri kepada satu diri, yang jadilah ia kepadanya, wa tu'ayinuha wahidan fawahidah, dan kamu melihat detik akhirat itu satu demi satu. Fatazulu ankal qaswata, maka hilanglah daripada kamu kekerasan hati. Wa tabdu laka safwata, maka terzahirlah pada kamu itu kebersihan, kesucian. Wa riqqatu, dan kelembutan. Wa tastashiru inda dhalikal khawfa minallahi ta'ala wal khasyata, maka pada ketika itu barulah kamu dapat merasakan gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayastaqimu laka amru ibadatika, maka istiqamahlah bagi kamu urusan ibadah kamu. Wa yaqwa raja'u fi antas uda fi akibatika, maka besarlah harapan bahawa kamu nanti akan mendapat saadah, kebahagiaan pada hari akhirat kamu. Fatazfara bil muradi fi akhiratika, maka kamu mendapat apa yang kamu kendaki, iaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Wa kullu dhalika ba'da fadlillah ta'ala bisababi hadhihi al-khaslati allati hiya kisarul aman. Dan semua kelebihan-kelebihan tadi itu berlaku selepas daripada kurniaan Allah Ta'ala dengan sebab ini ciri-ciri. Apa dia? Iaitu pendek angan-angan. Wallah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada isi kandungan kitab Minhajul Abidin yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Lalu kita menjadi orang yang bersegera melakukan ketaatan, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sentiasa bersedia untuk menghadapi detik kematian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar'adha binuri syamsika abadan abada birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhillatil ma'siyati ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.